ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ali Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Sebelum itu saya memohon kepada semua pendengar dan penonton untuk like, subscribe channel kami Studio Tingkat 10. Dan hari ini bersama saya saudara Neo Chu Siong. Selamat datang Neo. Masih selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Macam mana sambutan tahun baru? Sederhana macam biasalah. Every year akan ada new resolution, tapi bagi saya it's still the same. We want a better year, better Malaysia. Dan Neo, baru-baru ni tidak sekok saya naik pengurusi DAP. Antara pemimpin tertinggi DAP lah. Tiba-tiba katakan MCA ni agak sesat. Dan mungkin apa responnya? Saya rasa yang sesat tu orang yang menjawab soalan tu. Sebab yang ditanya soalan berkenaan diwawancara berhubung isu kelapa sawit, tiba-tiba boleh pula dia kaitkan dengan MCA. So saya rasa dia yang bukan saja tak menjawab soalan, tetapi dia yang tersesat. Seringkali nak jadikan MCA ni sebagai isu apabila mereka dilihat gagal dalam urus tadbir ataupun menjawab isu-isu semasa yang ada hubung kait dengan mereka. So bagi saya ini adalah satu kenyataan yang bukan sahaja tidak tepat, tetapi dia juga melambangkan dan memberi impression bahawa mereka ni ternyata gagal. Tidak sekok ni dia cuba kaitkan MCA dan juga Presiden MCA yang dikatakan sering mengkritik kerajaan ataupun secara khususnya mengkritik DAP. Bagi saya, cuba bagi contoh. Kalau isu ataupun kritikan yang dibangkitkan oleh MCA yang mempunyai hubung kait dengan kepentingan rakyat dan negara, itu adalah satu proses demokrasi yang harus dipuji dan harus digalakkan. Takkanlah dalam isu inilah, takkanlah Presiden ataupun ahli parlimen MCA tidak boleh bertanya soalan dalam parlimen, kan? Itulah ruang setiap ahli parlimen membawa suara dan bertanyakan kepada mana-mana blok, khususnya kerajaan, menteri ataupun timbalan menteri ataupun setiap kementerian dalam isu-isu berbangkit. Bagi saya adalah perkara biasa. Kepada mereka yang pernah berada di blok pembangkang, seharusnya dia lebih faham dan lebih arif dalam istilah check and balance ataupun istilah demokrasi berparlimen ini, kan? So dulu mereka cuba nak merencanakan kebebasan bersuara. Hari ini apabila kita bersuara, mereka kata kita sesat. Adakah kita langsung tidak boleh bersuara? Adakah itu kerajaan yang mereka mahukan, ataupun adakah mereka nak MCA menjadi seperti DAP sekarang? Apabila menjadi kerajaan, terus sunyi membisu 1000 bahasa. Mungkin daripada segi cara Teri Sakok ni menjawab soalan tu, seolah-olahnya macam dia kata tadi, macam ibarat yalah kita bersama dalam kerajaan perpaduan, tapi tak boleh nak kritik, tak boleh nak memberi pandangan. Bagi saya itu namanya tisu, hati tisu, kan? Apabila ditanya soalan pun nak melenting, apabila nak bagi cadangan pun tidak diterima. Kata blok kerajaan perpaduan. Saya rasa Teri Sakok ni perlu tanya diri dia sendiri. Apa istilah kerajaan perpaduan ini? Bagi saya, MCA yang tidak berada dalam kerajaan ataupun kabinet masih mempunyai peranan dalam backbenchers. Sebagai ahli parlimen, blok kerajaan, kita mempunyai hak untuk bersuara dan bertanya, kan? Takkanlah dalam parlimen ni hanya ahli parlimen DAP ataupun parti-parti seperti PKR, Amanah je boleh bersuara, kan? Ada je Lim Guan Eng bertanyakan soalan, ada je Reyes dari Jelutong bertanyakan soalan walaupun dia tidak dalam kabinet ataupun menjadi menteri timbalan menteri, kan? Boleh pula. Ada je Hulu Langat Abdullah Sani itu tanya soalan, membuat provokasi dan sebagainya, tidak pula dia dikatakan sesat, kan? Kita lihat kualiti pemimpin MCA walaupun hanya tinggal 2 orang. Tetapi setiap soalan yang diajukan adalah berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara, isu yang mempunyai hubung kait secara langsung. Bukannya kita menabur fitnah atau semua benda yang dibangkitkan ada dalam hazard. So boleh cek di situ. Adakah kenyataan yang dikeluarkan oleh MCA itu tidak tepat ataupun bercanggah ataupun apa saja? Kalau tidak betul, jawablah di parlimen. Itulah konsep
dan ruang untuk ahli-ahli parlimen membawa dan membincangkan setiap isu. Mungkin setengah berfikir sejak kebelakangan ni MCA nampak konsisten mengkritik tu, terutamanya kritik DAP, dan ada juga yang beranggapan tadi Neo kata yalah MCA ada 2 kerusi saja, tapi seolah-olahnya macam tak boleh nak bercakap. Ini menunjukkan yang saya nak cakap dan saya nak tekankan adalah sombong dan angkuh ada di kalangan beberapa pemimpin, khususnya di kalangan DAP ni. Ya. Apabila mereka merasakan mereka mempunyai jumlah kursi yang banyak, mereka boleh mengecil-ngecilkan ataupun menghina parti yang mempunyai majoriti yang sikit. Bagi saya itu sangat tidak matang. Setiap ahli parlimen dipilih oleh setiap rakyat di kawasan mereka masing-masing. Ya. Setiap yang menang tu adalah secara sah. So, setiap kawasan, kita ada 222 kawasan parlimen. Bagi saya, setiap ahli parlimen adalah wakil kepada rakyat di kawasan mereka. Jangan kita nak kata menidakkan hak mereka. Setiap individu wakil rakyat tu mempunyai hak bersuara. Tak kisahlah dia parti dia berapa kursi, tapi dia sebagai individu, dia ada hak dan tanggungjawab. Ada mandat dia rakyat Mandat. dia bawa. Dia bukan sahaja seorang ahli parlimen air hitam. Dia bukan sahaja seorang presiden parti ataupun dia bukan sahaja seorang wakil parti. Tetapi secara keseluruhannya dia banyak peranan dan tanggungjawab. Kita juga ada ahli-ahli parlimen yang bebas. Adakah ahli parlimen bebas ni tidak langsung berhak bersuara dalam parlimen kerana dia hanya bebas individu? Kalau macam tu, dalam jumlah kursi yang ada di blok kerajaan sekarang ni hanya PKR, DAP, UMNO, Bersatu yang boleh bercakap lah. Is it? Adakah parti-parti lain yang mewakili parti kecil ni tidak berhak bersuara? So bagi saya, jangan sombong. Walaupun kamu ada 40 kursi, kamu juga pernah kalah dengan jumlah kursi yang sikit. Bagi saya itu biasa. Itu pilihan rakyat. Setiap kali pilihan raya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi yang menang tu wajar dan perlu menjalankan tanggungjawab mereka. Tak kira lah berapa orang pun dalam parti mereka. Selagi ada, mereka berhak memperjuangkan hak rakyat, isu-isu rakyat dan yang berkepentingan dengan negara. Yalah, saya Neo ada kata menang kalah tu, dan orang kata merujuk pada situasi sekarang ni, politik sekarang ni, PRU pasca PRU 15 ni, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua kan. Dengan dia cuba nak mengejek MCA dengan menyatakan keluar dari BN. Adakah dia nak menumbangkan kerajaan perpaduan ini? Adakah dia menyebelahi ataupun menyokong langkah-langkah ataupun langkah Dubai Macam-macam langkah, yang pelbagai langkah yang nak jatuhkan kerajaan ni? Dia yang menebuk atap dia sendiri ni sekarang kan? Sebab tak ada angin, tak ada ribut. MCA konsisten. Kita dah cakap kita mendukung bukan sahaja titah yang di-Pertuan Agong, tetapi kita juga mahu memainkan peranan semak dan imbang dalam kerajaan perpaduan. Kita menyokong segala langkah usaha yang baik yang cuba dilakukan oleh kerajaan perpaduan. Tetapi bagi saya, apa yang kita lakukan perlu. Kita tak minta pengiktirafan pun. Nak komen tu biarlah profesional dan juga mengikut prinsip demokrasi. Mungkin dia tak faham kot. Dia cakap je check and balance, semak dan imbang. Dia fikir ini sepatutnya kerja pembangkang je. Pembangkang dalam situasi sekarang ni, pembangkang adalah Perikatan Nasional lah. Dia maksudnya sesiapa yang jadi kerajaan yang menyertai atau menyokong kerajaan perpaduan ni, kena yes man je. Boleh pula Lim Guan Eng baru-baru ni pergi gegar Pulau Pinang masalah isu air. Adakah dia menyatakan Lim Guan Eng juga sesat? Kan? Ini kau kena jawab lah. Bagi saya itu normal. Setiap pemimpin ada peranan dan tanggungjawab dia untuk membangkitkan isu rakyat. Takkanlah sebuah kerajaan itu langsung tidak boleh ditegur. Kan? Kalau tegur tu kiranya jahat. Dia langsung tak boleh nak bezakan antara kritikan membina ataupun isu negara atau isu rakyat dengan isu politik. Kita MCA bukannya nak bermain politik. Kalau bab bermain politik ni kita memang akur lah. DAP pandai berpolitik. Kan? Kalau tidak, mana mungkin dengan pelbagai sentimen dan apa dan yang dimainkan oleh mereka selama ini. Tapi ini yang kita cakap ni adalah isu-isu rakyat. Isu-isu kepentingan negara. Dan terbaru ni Tengku Zulkifli kata MCA ni jangan jadi hero. Lepas tu takkan nak menindas rakyat. Kan?
bagi saya apa salahnya sebagai sebuah parti politik kita memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara. Itulah yang sepatutnya pun yang dilakukan oleh pemimpin MCA. Kita berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Bukannya hanya tahu bersuara apabila jadi pembangkang, dah jadi kerajaan, sunyi sepi aja kan. Kadang tak adil pun dalam mesyuarat kan. So kita konsisten macam yang Arif cakap. MCA konsisten walaupun 2 kursi kita konsisten. Kita pernah menang 30 lebih kursi. Kita pun konsisten kan. Nasihat saya jangan sombong. Walaupun anda mempunyai banyak kursi tapi rakyat memahati kan. Kita tak tahu lagi apa akan jadi. Hidup ni ibarat roda. Tak semestinya kita akan sentiasa berada di atas. Sekiranya anda ni tidak melakukan tanggungjawab anda dengan baik, rakyat akan menilai. Kan? Next general election, you jangan pula menyesal. Kan? Jangan salah rakyat pula. Kan? PAS yang dahulunya pun pernah menang 1 kursi je pada awalnya. Jumlah kursi itu bukan isu. Kecuali anda nak membentuk kerajaan. Bagi saya, kerajaan dah terbentuk. Sekarang isu adalah bagaimana kita nak memperbaiki tata kelola dan pentadbiran kerajaan. Bagaimana kita nak move forward sebagai sebuah negara. Itulah peranan MCA dalam membantu push forward agenda kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara. Yakinlah, tak ada kerajaan yang sempurna. Dulu kita dalam Barisan Nasional pun mereka yang paling banyak dan lantang bersuara. Adakah MCA keluar kenyataan DAP sesat, DAP tak boleh bersuara dan sebagainya? Tidak pernah. Kita membiarkan sesiapa pun apabila Datuk Seri Najib dihentam dengan pelbagai fitnah dan sebagainya, kita tetap memberi ruang dalam konteks kebebasan bersuara. Kalau ada yang tak betul, kita bawa ke mahkamah. Kita ambil tindakan undang-undang. Kan? Sebab tu ramai di kalangan pemimpin-pemimpin DAP yang kena saman. Ini terbukti, bukan saya yang cakap. Fakta itu membuktikan apa? Mereka ni cakap banyak memfitnah. Sampai emosi je kan. Macam cakap emosi. Kalau apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin MCA ini tidak betul, ambil tindakan undang-undang. Saya cabar mereka. Tapi kalau apa yang kita cakap ni untuk kepentingan rakyat dan negara, tiada sesiapa pun berhak cuba menghalang kita bersuara. Ya, mungkin juga pemimpin DAP sekarang ni, terutamanya pemimpin yang seperti Teresa Kok ni, macam merasa tergesan dengan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin MCA. Contohnya selain daripada ucapan di dalam Dewan Rakyat, tapi ucapan di luar juga. Contohnya respon tentang cukai-cukai yang sekarang ni, mana MCA konsisten nak perkenalkan semula GST dengan mungkin dengan kadar yang bukan lagi 6%. Bagi saya, sepatutnya mereka mengalu-alukan cadangan yang baik untuk rakyat dan negara. Kan? Macam yang saya tekankan, kalau anda tidak ada pengalaman dalam urus tadbir negara, apa salahnya belajar daripada orang yang ada pengalaman? Semata-mata anda mempunyai banyak kursi. So, anda adalah king. Semua benda anda yang betul. Orang lain yang salah. Ini namanya sombong. PMX sendiri pun sangat mengalu-alukan sebarang cadangan ataupun kritikan yang membina, asalkan bukan berniat jahat mahu menjatuhkan kerajaan. Itulah pemimpin. Kan? Anda kena bersedia Berjiwa besar. dan berjiwa besar menerima pandangan yang berbeza dan kritikan yang membina. Kan? Jangan anda je betul. Inilah perangai setengah pihak ni. Dan mungkin kita akan berhenti berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Okey, Nio, baru-baru ni saya ada terbaca Nio punya kenyataan 3 persoalan kepada Tengku Zulkifli susulan kenyataan beliau yang mengatakan MCA jangan jadi hero. Mungkin Nio boleh kongsikan sikit tentang kenyataan Zulkifli ni. Apabila saya melihat YB Zulkifli mengeluarkan kenyataan yang bagi saya tidak matang ini, seolah menyuruh MCA ni lebih baik diam je lah, kan? Jangan jadi hero. Bagi saya tidak sepatutnya datang daripada seorang yang pemimpin ataupun ahli politik yang pengalaman, kerana dia sendiri pun jelas bahawa isu perpaduan dan keharmonian negara, sebab
Kalau keadaan perpaduan rakyat ni yang semakin tegang, pastinya dia akan lebih mencabar kepada kerajaan. Bukan sahaja dari aspek politik tetapi dari aspek sosial dan ekonomi juga. Ketidaktentuan ini akan menyebabkan pelabur akan lari. So saya nak bertanya kepada dia, di manakah YB Zupuri apabila pemimpin-pemimpin DAP mengeluarkan kenyataan seringkali memainkan isu yang mempunyai hubung kait dengan 3R yang dah berkali-kali Titah Agong, IGP, Ketua Polis Negara, pemimpin-pemimpin negara dah bercakap jangan bermain dengan isu 3R, race, religion dan royalty. Tetapi kita nampak seringkali ada sahaja di kalangan mereka yang memainkan isu. Lepas tu mereka nak menyalahkan orang lain, pihak lain apabila dapat reaksi rakyat, apabila dapat reaksi daripada pihak pembangkang. Tapi yang provoknya mereka. Lepas tu orang memberi reaksi, dia pula salahkan orang lain. So di mana anda? Apa you punya stand? Saya nak tanya pada YB Zupuri. Sepatutnya dia jadilah hero rakyat kan petang tu. Dia jadi hero rakyat. Adakah dia nak jadi hero DAP sahaja? Apa pendirian dia apabila ada pemimpin di kalangan DAP ni yang meluahkan kenyataan yang bercanggah dengan nilai masyarakat kita, kemasyarakatan kita di Malaysia ini yang dilihat menyentuh sensitiviti orang Melayu, orang Islam. Dia sebagai pemimpin Melayu Islam di dalam DAP. Apa tindakan dia dalam memperbetulkan perbuatan dan kenyataan sebegini? Bagi saya tidak bertanggungjawab. Dia patut belajar daripada pemimpin-pemimpin Melayu dalam DAP yang terdahulu. Bagaimana dia nak menjaga, bukan sahaja menjaga kepentingan DAP, tetapi sebagai wakil rakyat, menjaga kepentingan rakyat, menjaga kepentingan di negeri dia, di negara kita. Kalau dia terus membiarkan perkara sebegini berlaku, saya risau. Isu-isu ini akan membangkitkan api kemarahan. Kita tak boleh nak kawal api kemarahan sesetengah rakyat ni. Yalah, sebab setiap kali dia ada keluarkan kenyataan, kita tak tahu respon orang ramai tu macam mana. Ya. Kita hanya boleh memberi nasihat kepada rakyat supaya bertindak rasional. Jangan terlalu mengikut sentimen dan sebagainya. Tetapi kalau pemimpin mereka sentiasa mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan sensitiviti dan yang mencabar kesabaran rakyat, khususnya yang melibatkan kaum dan agama, bagaimana kita nak hidup dengan aman dan harmoni? Adakah dia tidak bertanggungjawab dalam perkara ini? Adakah dia nak cakap bahawa itu bukan hal dia? Boleh pula dia tak komen pasal ni dan dia nak salahkan MCA. Apa kaitan dengan MCA? Itulah, mungkin dia fikir MC ni selalu bagi komen, bagi pandangan dan itu memihak kepada rakyat, bukan memihak kepada itulah tanggungjawab dia. Kalau dia betul-betul fikirkan rakyat dan negara, dia pun boleh lakukan perkara yang sama. Jadi hero rakyat dah. Sepatutnya itulah tanggungjawab dia. Menjadi wakil rakyat, mewakili rakyat. Kami tak cakap kami nak jadi hero, tapi yang pasti kami tak akan menindas rakyat. Kami akan bersuara demi rakyat. Itu tanggungjawab. Dan kita beralih kepada isu langkah Dubai, langkah coket dan langkah-langkah dan macam-macam yang langkah sama lagi. waktu dengannya. Dan mungkin pandangan Neo lah. Bagi saya, sebagai orang baru dalam politik, pastinya saya mahukan politik yang matang. Kita mahu proses demokrasi di negara ini berjalan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan dan selari dengan prinsip dan norma sistem demokrasi, iaitu setiap pilihan raya mempunyai tempohnya. Setiap penggal, contohnya, tidak melebihi 5 tahun. Maka bagi saya, rakyat dah membuat pilihan. Kerajaan dah terbentuk. Sepatutnya mana-mana pihak, khususnya dari blok pembangkang, lebih fokus terhadap peranan mereka sebagai pembangkang untuk memberikan semak dan imbang kepada kerajaan. Dan bukannya cuba nak menjatuhkan kerajaan dan menubuhkan kerajaan baharu dengan jumlah MP yang ada. Bagi saya, kita dapat lihat sekiranya anda tidak bersetuju dengan langkah-langkah yang terdahulu, maka anda kena berhenti. Saya nampak kita masih tidak dapat lari daripada budaya berpolitik lama. Iaitu kita hanya nak memikirkan kuasa. Kita hanya mahu menjadi kerajaan. Tetapi kita tak fikirkan selepas berkuasa apa yang kita nak lakukan untuk rakyat.
Kalau kerajaan ini tidak sempurna, sepatutnya pembangkang memikirkan cara yang terbaik selepas ini. Sekiranya mereka ditakdirkan, diberi sokongan untuk menjadi kerajaan. Di mana shadow cabinet yang cuba dibawa? Di mana pemimpin-pemimpin dari blok pembangkang ataupun Perikatan Nasional, senang cerita saya, yang boleh membawa aspirasi dan suara rakyat? Saya tak nampak. Dalam persidangan parlimen pun, Dewan Rakyat maupun Dewan Negara pun, isu yang mereka bangkitkan bagi saya lebih bersifat politik, tidak begitu konstruktif. Sekiranya mereka serius nak mengambil alih kepimpinan ataupun kerajaan ini, bagi saya dalam tempoh baki penggal yang ada ni, buktikan kepada rakyat apa yang mereka boleh lakukan. Dan bukannya dengan hanya mencari jumlah majoriti di kalangan ahli parlimen. Kalau macam tu, hari ini mereka berjaya, esok lusa mungkin satu pihak lagi akan cuba Buat benda yang sama. buat benda yang sama berulang. Apa faedahnya kepada rakyat dan negara? Tapi kalau kita tengok kenyataan daripada sebelah Perikatan Nasional tu, dia cuba bandingkan ahli-ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada kerajaan. Betul. Saya tak setuju juga. Anda dah mewakili dan mendapat mandat rakyat, dan anda nak mengkhianati mandat rakyat, bagi saya itu tidak wajar. Tapi dia kata sebab nak dapatkan peruntukan ahli parlimen. Peruntukan ini biarlah tanggungjawab ketua pembangkang untuk berbincang dengan ketua kerajaan untuk mendapatkan peruntukan, bukannya individu. Jadi tak salah kalau mungkin ada pandangan katakan ini hanya alasan sajalah. Bagi saya itu lebih bersifat alasan. Bagi saya, kerajaan mempunyai peranan, pastinya dia mempunyai hak untuk menentukan peruntukan tu nak disalurkan kepada sesiapa pun. Ya, itu luar bidang kuasa saya. Ya, itu bidang kuasa Perdana Menteri, ketua kerajaan. Ya, tetapi bagi saya, kalau isu ini melibatkan isu peruntukan, maka itu peranan ketua pembangkang. Bagaimana dia nak berbincang dengan ketua kerajaan ataupun blok kerajaan untuk mendapatkan peruntukan. Sama macam sebelum ni, sebelum kerajaan Sama sebelum macam ni. sebelum ni. Apabila ketua Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang bersama dengan ketua kerajaan duduk bersekali membincang dan menandatangani perjanjian. Dia berlaku. Ada presiden kat situ. Ada presiden dan itulah bagi saya langkah yang berlandaskan prinsip demokrasi. Jangan kita gunakan alasan itu supaya membolehkan kita mengkhianati mandat rakyat. Bagi saya itu tidak wajar. Dan tadi kita menyentuh tentang presiden. Sebelum ni pernah berlaku benda yang sama juga. Ya, andai kata berlaku juga. Yalah, benda ni ada juga penganalisis yang mengatakan daripada segi undang-undang pun tak salah. Maksudnya dalam Dewan Rakyat tu sendiri, mana sokongan menyatakan di Dewan Rakyat. Bukanlah PSD di luar, tapi di konteks dalam parlimen tu. Betul. Tetapi benda ni telah dibuat selepas pilihan raya. Kan? Kenapa nak diulangi benda ini? Sebab bagi saya blok kerajaan dah terbentuk. Jangan kita pula nak pergi pancing sana sini. Ini adalah usaha yang tidak matang dan tidak demokratik. Kalau PN buat sekarang, nanti kemudian akan berlaku lagi. So takkan henti lah. Ya. Takkan berhenti. Tindakan ni, langkah ini sepatutnya dibuat pada awal selepas PRU. Awal selepas PRU tu berlangsung. Dan kalau dah terbentuk ni, kita patut akur dengan segala ketetapan yang telah dipersetujui. Dan dalam tempoh 4-5 tahun ini, masing-masing buat dan menjalankan tanggungjawab dan peranan mereka. Objektifnya satu sahaja. Kita semua sayangkan negara. Kita mahukan semak dan imbang. Bagi blok kerajaan, teruskan melaksanakan tanggungjawab untuk membawa negara ni seperti mana yang dalam manifesto dan janji-janji mereka sebelum ni. Dan bagi saya, blok pembangkang punya peranan untuk memerhati dan memberi kritikan ataupun semak dan imbang ni lah yang saya katakannya. Kan? Dalam konteks ini, mereka sepatutnya mempersiapkan diri. Dan memberi kritikan tu termasuk mana-mana pihak lah, termasuk dalam blok backbencher jugalah. Mana boleh beri semak dan imbang. Yes, tapi dalam backbencher, peranan semak dan imbang ni untuk memberi peringatan kepada kerajaan dengan niat yang baik. Kan? Kita akan membina, kita akan konstruktif kan. Ya, bukannya ada niat politik mahu menjatuhkan ataupun memalukan kerajaan, tidak. Itu peranan backbenchers. Tetapi apa peranan pembangkang? Pembangkang adalah untuk melontarkan soalan dengan tujuan supaya imej kerajaan ini tercabar. Itu biasalah dalam politik ni, biasa.
Kata demokrasi je. Semua pihak, saya rasa sekarang ni semua pihak pernah jadi pembangkang, semua pihak pernah jadi kerajaan. Sepatutnya kita dah faham dan jelas peranan masing-masing. Kan? So apabila kita ditakdirkan jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang baik, jadilah pembangkang yang membina. Apabila ditakdirkan jadi kerajaan, jadi kerajaan yang baik dan bertanggungjawab. Kan? Itu sahaja. Kami pun tidak pernah balik kepada, kalau nak disebut contohnya DAP. MCA tak pernah menidakkan hak DAP dalam kerajaan. Kenapa DAP nak menidakkan peranan MCA dalam kerajaan? Kan? Kita hanya melontarkan persoalan, isu-isu supaya perkara ini diambil perhatian. Tapi kita tidak pernah menghina atau mencaci DAP. Kita tak pernah kata dia kerajaan gagal. Pernah? Tidak pernah. Mungkin dia dendam sangat kot dengan MCA ni. Itu bukan masalah MCA lah. Itu masalah mereka. Mereka kena memperbetulkan persepsi dan niat nawaitu itu. Kan? Dan mungkin ni saya nak mengajak pendengar penonton kembali ingat balik mungkin Nyo, matlamat DAP adalah menghapuskan MCA. Itu pernah dikeluarkan kenyataan oleh mereka. Kan? Tetapi hari ini kamu dah menjadi kerajaan. Patut matang lah Lebih matang. MCA pun tak pernah menyatakan pendirian mahu menghapuskan mana-mana parti. Ya, kita menghormati prinsip demokrasi. Setiap parti politik mempunyai hak mereka bersuara dan hak mereka untuk melakukan apa sahaja yang orang kata bertepatan dan juga berlandaskan kepada prinsip demokrasi. Itu je. Dengan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Selagi tidak menyalahi undang-undang, anda bebas melakukan apa sahaja. Itu sahaja bagi saya. Dan mengakhiri kita punya podcast kali ini, mungkin ungkapan kata-kata ringkas ataupun perkataan ringkas untuk 2024 ini. Saya harap kita memberi ruang lah kepada negara, semua parti politik, supaya memberi ruang kepada negara ini, untuk memberi ruang kepada rakyat untuk bernafas, memberi ruang kepada negara ini untuk bergerak ke hadapan. Kita sedang berhadapan dan bergelut dengan ketidaktentuan ekonomi. Kita masih dalam proses pembinaan semula selepas era COVID-19 ini. Maka tidak gunanya kita bertelagah, yang akhirnya yang rugi kita semua sebagai rakyat. Apabila ekonomi negara tidak dapat mencapai objektif ataupun pencapaian yang sepatutnya, yang susah adalah kami semua rakyat. Maka saya menyarankanlah kepada baik pembangkang, baik kerajaan, fokus kita yang mahu, yang masuk politik ini, tujuan mereka saya pastinya adalah demi rakyat dan negara. Maka kita back to basic. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan rakyat dan negara. Mana yang tidak baik ataupun memudaratkan itu, kita elakkan. Itu sahaja bagi saya. Simple. Terima kasih dan terima kasih kepada semua. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. ST10, sembang santai tapi sampai.